Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi zidna ilma amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya marilah kita sama-sama memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana dengan limpah kurniaan Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari ini dapat kita sama-sama berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah dengan rahmat dan kasih sayangnya memberikan kepada kita kerahmatannya. Mudah-mudahan dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kita akan dimasukkan oleh Allah ke dalam syurganya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan pilihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kita berada di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari Jumaat yang mulia ini. Mudah-mudahan kehadiran kita ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala akan diganjari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebaik-baik balasan. Jadi insya-Allah pada hari ini kita nak melihat beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan kepentingan solat berjemaah. Kerana kita lihat pada hari ini rumah Allah Subhanahu wa ta'ala kurang dikunjungi, dan kita lihat rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari Jumaat sahaja yang ramai kan, tapi pada waktu-waktu solat yang lain kita boleh bilang dan kita boleh lihat berapa ramai sahaja yang hadir dan memeriahkan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira mungkin ada di kalangan kita yang tidak mengetahui tentang kelebihan solat berjemaah. Mudah-mudahan dengan kita membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan galakan daripada Nabi untuk kita mendirikan solat berjemaah, mudah-mudahan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala akan dimeriahkan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita tak nak diri kita tidak menjadikan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai tempat kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita tak nak nanti akhirnya kita dipaksa untuk berada di rumah Allah, itu pun di saat akhir kematian kita kan. Nak tak nak kena datang juga, jadi kita tak nak macam tu. Jadi sebelum ada paksaan tersebut, mudah-mudahan Allah memberi hidayah kepada kita, memberikan kekuatan kepada kita untuk kita berada di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadis yang diambil ini adalah hadis daripada Riyadhus Shalihin, yang mana Nabi SAW menyatakan berkaitan dengan kelebihan ataupun keutamaan solat berjemaah daripada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Iaitu hadis yang sahih lah. Bila kita sebut riwayat Bukhari dan Muslim, maka ia tidak ada pertikaian untuk kita mempertikaikan kesahihan hadis tersebut. Maka apa kata Nabi SAW? Hadis ini adalah hadis daripada An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatu rajuli fi jama'atin tudha'afu ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi 25 dhi'fa wa dhalika annahu idza tawadda'a fa ahsana al-wudu'a thumma kharaja ila al-masjid la yakhrujuhu illa as-salah lam yakhtu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajah wa huttat anhu biha khati'ah fa idza shalla lam tazil al malaikatu tusalli alaihi ma dama fi musalla ma lam yuhdith taqulu Allahumma salli alaihi Allahumma arhamhu wa la yazalu fi salatin man tazara as-salata. Muttafaqun alaihi. Jadi hadis ini yang mana Nabi SAW menyatakan berkaitan dengan keutamaan orang yang mendirikan solat secara berjemaah
di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, sama ada di masjid ataupun di surau ataupun di musalla. Kita kat sini ada perbezaan antara masjid dan surau. Kan kalau di negara-negara Arab, semua tempat perhimpunan solat ini dipanggil masjid. Cuma yang membezakan di sana adalah solat Jumaat. Adakah masjid tersebut didirikan solat Jumaat ataupun tidak didirikan solat Jumaat. Tapi semua tempat perkumpulan yang mana ada orang datang solat berjemaah, terutamanya 5 waktu, maka dia dipanggil masjid. Dia tidak ada beza antara surau, masjid. Jadi dekat situ dia tak adalah beza. Yang ni boleh solat tahiyatul masjid ke tidak, yang ni boleh iktikaf ke tidak. Kan sebab dia cuma ada beza sama ada ni masjid jami'. Masjid jami' ni masjid yang ada padanya solat Jumaat ataupun masjid yang tidak ada padanya solat Jumaat, tapi didirikan padanya solat-solat waktu selain, maksudnya cuma tidak ada solat Jumaat je lah. Jadi Nabi SAW menyatakan sebagai satu galakan, sebagai satu maksudnya menyatakan keutamaan bagi orang yang solat secara berjemaah. Kata Nabi, solat seseorang dengan berjemaah yang mana pahalanya akan digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 25 kali ganda berbanding dengan dia solat di rumah atau di pasarnya. Maksudnya kata Nabi, orang yang sembahyang secara berjemaah di rumah Allah Subhanahu wa taala, maksudnya di masjid ataupun di surau, maka solatnya akan digandakan kepada 25 kali ganda. Dalam satu riwayat ada yang menyatakan bahawa 27 kali ganda, iaitu yang mana Nabi SAW menyatakan salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bisab'in wa ishrina darajah. Dalam riwayat yang lain Nabi kata 27 kali ganda. Dalam yang riwayat ini Nabi kata 25 kali ganda. Maksudnya kalau seorang itu sembahyang di rumah bersendirian dengan dia sembahyang di masjid, maka di masjid dia akan dapat 25 kali ganda berbanding dengan dia solat di rumahnya ataupun di pasarnya ataupun di tempat kerja dia lah. Kat sini Nabi kata suk, sebab kebanyakan Nabi pada zaman Nabi, para sahabat bekerja di dukai ataupun di mahal ataupun di kedai-kedai. Maka Nabi kata sembahyang dekat kedai ataupun dekat tempat kerja dengan sembahyang di masjid ataupun di surau, maka solatnya akan digandakan kepada 25 kali ganda. Dan bukan itu sahaja kelebihannya, bahkan Nabi menyatakan wazalika annahu idza tawaddaa fa ahsanal wudu'a. Dan hal itu bahawa bila dia berwuduk dengan sebaik-baiknya, maksudnya wuduk dengan sempurna, kan, fa iza wazalika annahu idza tawaddaa fa ahsanal wudu'a, iaitu sempurna, wuduk yang sempurna. Kemudian lalu dia pergi ke masjid hanya bertujuan untuk solat, maka setiap langkahnya diangkat satu darajat dan digugurkan baginya satu dosa. Maksudnya sebab kita dulu kalau kita belajar, orang galakkan kita sebelum nak pergi sembahyang masjid surau, ambil wuduk siap-siap daripada rumah. Kerana apa? Kerana bila mana kita berwuduk daripada rumah, setiap langkah kita menuju ke masjid itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa-dosa kecil kita. Satu langkah, satu dosa kecil terampun. Dan bukan sahaja dosa terampun, bahkan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat satu darajat. Kan? Sebab tu ini galakan dan satu ganjaran yang sangat besar. Tidak ada orang yang bersih dirinya daripada melakukan dosa. Tak ada orang yang boleh dabik dada kata dia maksum daripada melakukan dosa. Yang bersih ini hanyalah para nabi dan para rasul. Adapun kita sebagai orang awam, tak kisahlah siapa pun dia, ulama ke dia, ahli ibadah ke dia, tetap juga dia ada melakukan dosa kepada Allah. Dan dosa-dosa ini akan terampun antaranya dengan bila mana dia melangkah kaki menuju ke masjid, kan, melangkah kaki menuju ke surau. Kemudian kata Nabi SAW, bukan sahaja dia mendapat ganjaran 25 kali ganda, bahkan setiap langkah dia menuju ke masjid akan diampunkan dosanya dan akan diangkat satu darajat kepadanya. Dan Nabi SAW menyatakan, kemudian kata Nabi, فَإِذَا صَلَّى لَمْ تَزِلْ مَلَائِكَةُ تُصَلِّ عَلَيْهِ. Dan kata Nabi, apabila dia telah melakukan solat,
maka para malaikat akan mendoakan rahmat dan mendoakan keampunan baginya. Sebab tu orang yang melazimi masjid, hidupnya tenang, jiwanya tenang, dia dapat sakinah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia benar-benar ikhlas, jiwanya akan sentiasa tertakluk pada masjid. Dia akan menunggu-nunggu untuk solat yang selepasnya. Kerana sebab tu Nabi SAW menyatakan bahawa antara 7 golongan yang mendapat lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, di mana tiada lindungan ketika itu di hari akhirat melainkan lindungan Allah, antaranya adalah seorang pemuda yang hatinya terikat dengan masjid. Kan? Pergi melangkah kaki ke masjid, masuk dalam masjid, masuk dalam surau sembahyang, maka ketika itu para malaikat Allah mendoakan kerahmatan dan keampunan padanya. Maka dengan sebab itu masjid ini adalah tempat yang mulia, tempat untuk kita mendapatkan ketenangan. Sebab itu saya pernah bagi tahu bahawa dalam satu daurah ataupun dalam satu seminar yang dihadiri oleh sahabat saya, dia kata dia berkongsi kan, dia pergi satu seminar, kemudian dia kata dia balik daripada seminar tersebut, dia kata anda nak kongsi dengan kita satu faedah, dia kata iaitu syekh yang menyampaikan seminar itu mengatakan jiwa manusia kalau dia tidak mendapat ketenangan, dia rasa dia ada masalah, jiwanya sempit, dia rasa macam-macam masalah yang ada, dia tak tahu nak ke mana, maka Islam menganjurkan dia melakukan 3 perkara. Apa 3 perkara tersebut? Kalau tuan-tuan rasa ada masalah, cuba buat salah satu daripada 3 ini. Yang pertama iaitu berwuduk dan duduk di dalam masjid. Tak payah pergi tempat lain, ambil wuduk, cari masjid, duduk dalam masjid. Pasti akan ada ketenangan, pasti akan ada sakinah. Kerana apa? Kerana orang yang berwuduk dan datang duduk di dalam masjid, maka malaikat mendoakan kerahmatan dan keampunan baginya selagi mana dia tidak batal wuduk. Maksudnya selagi dia berwuduk tu dia berada dalam keadaan suci dan bersih, selagi itulah malaikat mendoakan keampunannya. Siapa malaikat ni tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Malaikat ini adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah ciptakan, yang mereka ini tidak pernah melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan mereka tidak pernah meninggalkan segala apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan. Dan pastinya bila makhluk Allah yang taat dan patuh ini, bila mana mereka meminta dan berdoa kepada Allah, maka doa mereka adalah doa-doa yang mustajab. Dan jumlah malaikat ini tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak diketahui oleh manusia berapa banyak malaikat ni. Yang kita tahu 10 itu hanya pada nama, tetapi jumlahnya tiada siapa pun yang mengetahui kerana melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ada satu hadis yang Nabi SAW menyatakan, kalaulah kita di dunia ini adanya Kaabah sebagai tempat untuk kita tawaf, yang disebut sebagai Baitullah, dan setentang dengan Kaabah itu adanya di arasy Allah yang dinamakan sebagai Baitul Ma'mur. Dan Baitul Ma'mur ini yang mengimarahkannya adalah para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka juga tawaf di Baitul Ma'mur. Setiap hari akan masuk 70,000 malaikat untuk tawaf di Baitul Ma'mur, dan 70,000 ini tidak akan keluar sampai hari kiamat. Bayangkan kalau setiap hari masuk 70,000, yang 70,000 itu tawaf, kemudian hari-hari masuk dan tidak akan berkurangan. Maha suci Allah yang maha hebat. Dan sebanyak itulah makhluk Allah yang taat dan patuh ini, bila mana kita melakukan sesuatu yang disukai oleh Allah, berwuduk daripada rumah, kemudian datang ke masjid, dan mereka-mereka ini mendoakan keampunan dan kerahmatan bagi kita. Sebab tu orang yang berada di dalam masjid, jiwanya akan rasa tenang. Sebab tu Allah SWT menyatakan bahawa tempat di muka bumi ini yang paling Allah suka adalah rumahnya, adalah masjid. Maka nak mendapatkan ketenangan diri, datanglah ke masjid. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Syekh ni, kalau kita rasa gundah gulana, kita rasa ada masalah, dia suruh kita duduk dengan kanak-kanak yang belum akil balik. Ada cucu, ada anak murid, tengok ada budak-budak, duduk dengan budak-budak ini, Allah SWT akan datangkan rasa ketenangan. Kerana apa? Kerana pada budak-budak ini mereka tak ada dosa.
Mereka suci, mereka bersih, mereka alal fitrah. Kalau mereka meninggal dunia, mereka akan terus dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga. Kan? Berbanding kita duduk dengan orang-orang dewasa yang kadang-kadang jiwa mereka kotor. Pada depan kita nampak baik, belakang kita tak tentu bagaimana. Maka dengan sebab itu digalakkan untuk duduk dengan kanak-kanak. Sebab tu bagi orang yang pernah melaksanakan ibadah haji ataupun umrah, kalau tengok para masyaikh ataupun orang-orang Arab yang biasa janggutnya tebal dalam poket ni, biasanya ada gula-gula. Dia sangat suka kalau nampak budak-budak datang masjid. Dia akan panggil, sama dia dibagi duit ataupun dia bagi gula-gula, dan dia tengok budak tu, jiwa dia dapat rasa ketenangan. Kan? Itu yang kedua. Yang ketiga, kata Syekh ni, kalau tak boleh duduk di masjid, kalau tidak duduk dengan kanak-kanak, yang ketiga, berkawanlah, ajak orang-orang soleh ataupun orang-orang alim duduk dan berdamping sekali. Ini memang mustajab benda ni. Benda ni memang praktikal. Saya kalau ada masalah, telefon kawan-kawan yang kita kenal dia sebagai seorang yang soleh, yang tak tinggal solat berjemaah, yang jaga Isnin Khamis puasa, yang mentaati mak ayah ni. Bila kita duduk, tak payah cakap apa pun, kadang kita duduk dengan mereka ni, kita akan dapat rasa ketenangan. Kan? Saya ada seorang syekh di Madinah. Setiap kali kalau saya pergi buat haji, buat umrah, kita akan ziarah syekh ni. Kadang-kadang duduk je dengan syekh ni akan menangis terus. Tak tahu, mungkin dah pernah hidup kat sini dengan macam-macam juga duduk je kita akan rasa, dan terus syekh pegang dan dia terus bagi nasihat, dan balik tu rasa lapang. Itu aura bagi orang-orang yang menjaga ibadahnya, aura bagi orang-orang yang soleh di sisi Allah. Mereka ada aura-aura positif. Bila kita duduk dengan orang-orang soleh, maka jiwa kita akan mendapat ketenangan. Maka orang yang datang mendirikan solat di masjid, maka ketika itu malaikat akan mendoakan kerahmatan dan keampunan kepadanya dengan kata malaikat, Allahumma salli alaihi, Allahumma arhamhu. Kata malaikat, wahai Allah, rahmatilah dia, dan wahai Allah, selawat ke atasnya. Selawat ni maksudnya rahmat juga. Sebab tu dia selawat, kita kata selawat ke atas Nabi, maknanya doa kerahmatan. Dan selagi mana orang itu berada di masjid dan menunggu solat, selagi itulah malaikat-malaikat ini akan mendoakan kerahmatan baginya. Maka itu adalah kelebihan bagi orang yang mendirikan solat secara berjemaah. Kemudian kita lihat betapa Nabi SAW sangat menggalakkan dan begitu mementingkan solat berjemaah. Antaranya adalah sebuah hadis yang mana diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ya, kata Abu Hurairah, suatu hari datang seorang buta. Atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma faqala ya Rasulullah laisa li qa'idun yaquduni ilal masjid. Fasa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay yurakhisa lahu fayusalli fi baiti. Farakhasa lahu falamma walla da'ahu faqala hal tasma'un nida' bis-salah. Qala na'am. Qala fa'ajib. Ini lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menggalakkan para sahabat untuk mendirikan solat berjemaah di masjid, sehingga bila mana ada orang yang mohon keringanan untuk tidak solat di masjid, dan orang yang mohon keringanan ini bukan kerana saja-saja, tidak, tetapi dia ada kesusahan dan kesukaran. Maka kata Abu Hurairah, satu hari datang seorang lelaki buta, rajulun a'ma. Dalam hadis ini dia tak sebut siapa, tapi dalam hadis yang lain ada dinyatakan lelaki buta ini adalah Abdullah bin Ummi Maktum, iaitu muazzin Rasulullah SAW. Nabi ada dua orang muazzin, Bilal bin Rabah seorang, dan seorang lagi adalah Abdullah bin Ummi Maktum, iaitu seorang lelaki buta. Dan kedua-duanya ini adalah muazzin Rasulullah SAW. Suatu hari datang Abdullah bin Ummi Maktum kepada Rasulullah SAW. Kemudian dia mengadu kepada Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, laisa li qa'idun yaquduni ilal masjid. Wahai Rasulullah, Nabi dah tahu bahawa dia buta. Maka dia kata dekat Nabi, ya Rasulullah, aku ini tidak ada orang yang boleh membawa aku untuk ke masjid. Buta kan, nak jalan ke masjid tak ada. Kalau ada orang yang bawa tak apa, tapi ni kena jalan sendirian ke masjid. Maka dia kata, fasa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ayyurakhisalahu fayusalli fi bait. Dia kata, boleh tak aku nak minta rukhsah, boleh tak aku nak minta keringanan untuk tidak solat di masjid tetapi solat di rumahku. Yang minta ni adalah lelaki buta yang tidak ada orang yang boleh bawa dia ke masjid, maka dia minta kepada Nabi untuk solat fardu seorang diri ataupun solat fardu di rumahnya. Maka kata Nabi SAW, farakhasalahu falamma walla da'ahu faqala lahu. Maka pada permulaannya Nabi SAW berikan keringanan kepada dia. Nabi kata farakhasalahu falamma walla da'ahu, dan bila mana dia agak jauh daripada Nabi, Nabi panggil balik. Nabi kata, bolehlah kalau macam tu. Tapi tak habis kat situ, dia baru nak berjalan agak jauh sikit daripada Nabi dan boleh dipanggil, Nabi panggil. Nabi ni Abdullah, ta'al, dia kata. Kemudian Nabi tanya dia, hal tasma'un nida'a bis salati? Sebelum Nabi nak ringankan dia tu, Nabi tanya, ada tak engkau mendengar seruan azan? Dengar tak seruan panggilan untuk solat? Maka ketika itu Abdullah bin Ummi Maktum kata, ya aku dengar. Maka ketika itu Nabi kata, qala fa'ajib, maka hendaklah kamu jawab. Jawab tu bukan jawab macam kita Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak. Jawab itu jawab panggilan Allah SWT itu dengan datang ke masjid. Maknanya tak ada rukhsah, tak ada keringanan walaupun dia seorang buta. Apatah lagi kita yang celik, yang sihat, yang rumahnya dekat dengan surau, yang rumahnya dekat dengan masjid, dengar azan sampai ke rumah, bila waktu dengar azan tidak bergerak kaki ini ke masjid, tak datang ke masjid. Apa yang kita nak cakap depan Allah SWT? Abdullah bin Ummi Maktum buta, mungkin dia boleh kata, ya Allah aku buta. Kita yang celik, kita yang sihat, dengar azan duduk depan rumah, dengar azan masih lagi di padang, dengar azan masih lagi berbasikal, dengar azan masih lagi berlari. Maka apa yang kita nak jawab depan Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka sembahyang berjemaah di masjid adalah satu suruhan yang sangat penting. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok dalam Al-Quran, setiap ayat yang Allah perintahkan kita solat, pasti solat tersebut, suruhan tersebut secara berjemaah. Allah kata farka'u, rukuklah kamu. Tapi Allah tak kata rukuklah kamu seorang-seorang. Allah kata apa? Farka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah kamu bersama dengan orang-orang yang rukuk. Maka di sana rukuk yang secara itu adalah secara berjemaah. Kan? Kita kena tepuk dada tanya iman kita. Kan? Rasa sedih bila mana kita ini tidak dipilih oleh Allah untuk sembahyang fardu di masjid. Apa dosa dan kesalahan kita sehingga kita tidak dimuliakan oleh Allah? Sedih, rumah Allah kosong, tak ada orang. Hari Jumaat ramai, tapi waktu solat berjemaah boleh dibilang dengan tangan. Sedangkan Abdullah bin Ummi Maktum, seorang yang buta, tidak ada keringanan baginya untuk tidak solat di masjid. Ini satu hadis. Dan kita lihat satu hadis yang lain, bagaimana Nabi SAW begitu tegas menyuruh para sahabat untuk solat berjemaah di masjid. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Wallazi nafsi biyadihi, laqad hamamtu an amura bihatabin fayuhtab, thumma amura bisalati fayu'adzana laha, thumma amura rajulan fayumman nasa, thumma ukhalifa ila rijalin fauharriqa alaihim buyutahum." Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Apa kata Nabi SAW? Kita kena hari ini buka kita punya minda, kita kena buka hati kita. Solat berjemaah itu bukanlah perkara yang ringan. Bahkan ada para ulama yang tegas menyatakan orang yang solat secara bersendirian di rumah sedangkan dia tidak ada sebarang keuzuran, maka solatnya sah tetapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama a'immatul arba'ah, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Ahmad, mereka tak pernah meninggalkan solat berjemaah. Bahkan ada para sahabat, para tabi'in yang 40 tahun tak pernah nampak tengkuk orang. Maksudnya 40 tahun sentiasa berada pada saf yang di hadapan, kerana begitu menjaga solat berjemaah. Tetapi kita pada hari ini meringan-ringankan solat berjemaah. Janji solat, tak apalah, kat rumah pun tak apa. Hari ini kita boleh berkata-kata, tetapi lihat apa kata Nabi SAW. Nabi SAW bersumpah dengan nama Allah. Nabi kata, wallazi nafsi biyadih, demi
demi zat yang jiwaku berada pada tangannya, kata Nabi. Laqad hamamtu an amura bihatabin fayuhtab, kata Nabi. Nabi kata, aku ni rasa macam nak sangat memerintahkan orang untuk menghimpunkan kayu-kayu api, lalu kayu tersebut dibuat unggun api. Nabi seolah-olah kata, aku macam rasa teringin nak ambil kayu-kayu ni, nak hidupkan unggun api. Kemudian kata Nabi, summa amura bis salati fayuzana laha. Setelah itu aku akan perintahkan azan dikumandangkan untuk mengajak manusia kepada solat. Kemudian aku nak ada seorang gantikan aku untuk sembahyang menjadi imam. Seolah-olah kan biasa Nabi menjadi imam, tapi Nabi kata dengan para sahabat, seolah-olah aku rasa nak bina, nak buat unggun kayu api. Kemudian nak gantikan, biar ada orang lain yang boleh gantikan aku jadi imam. Nabi nak buat apa? Kemudian Nabi kata apa? Summa amura rajulan fayu'amman nas, summa ukhalifa ila rijalin fa uharriqa alaihim buyutahum. Kemudian kata Nabi, sedangkan bila mana dah ada orang menjadi imam itu, aku nak pergi mencari rumah-rumah yang ada padanya lelaki-lelaki yang tidak ada sebarang keuzuran dan tidak mendirikan solat berjemaah, lalu aku bakar rumah-rumah mereka. Tuan-tuan, kalau kita dengar macam ni, adakah perintah solat berjemaah itu adalah satu perintah yang biasa-biasa? Tak, sampai Nabi ada keinginan untuk himpunkan kayu api, biar ada orang yang menggantikan Nabi. Kemudian Nabi pergi ke rumah-rumah di Madinah yang mana padanya ada lelaki yang akil, baligh, yang tidak ada keuzuran, yang tidak solat secara berjemaah, dan rumah mereka dibakar. Sebab tu ulama yang syadid memegangkan kepada hadis ini, seolah-olah tidak ada peluang, kalau tidak ada sebarang keuzuran yang syar'i, seseorang itu tidak boleh meninggalkan solat berjemaah di masjid. Kan? Dalam hadis yang lain Nabi kata, kalaulah tidak kerana di rumah tersebut adanya orang perempuan, adanya anak-anak, adanya lelaki-lelaki yang dhaif, orang-orang yang sakit, nescaya aku akan minta budak-budak yang ada di Madinah ini bakar rumah-rumah lelaki-lelaki yang tidak ada sebarang keuzuran tetapi tidak solat secara berjemaah. Maka syarah hadis ini dia kata apa? Dia kata dekat sini, orang-orang yang meninggalkan solat berjemaah adalah manusia yang tercela kerana mereka hanya gigih untuk mendapatkan sesuatu yang tidak berharga dan hina. Mereka lengah untuk mendapatkan sesuatu yang membuatnya menaikkan darajat serta mendapatkan kedudukan yang mulia. Kita dah baca tadi bahawa sembahyang berjemaah dapat 25 kali ganda, langkah kaki ke masjid diampunkan dosa, dapat pula naik darajat. Tetapi kita abaikan apa yang Allah SWT nak berikan dengan kita bersenang-senang di rumah. Maka kena ada kesedaran dalam hati kita dan kena rasa sedih kenapa orang lain boleh untuk memenuhkan rumah Allah untuk solat berjemaah pada waktu selain solat Jumaat, tetapi kita meringan-ringankan solat berjemaah. Apa yang kita nak jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ingat, kehidupan kita di dunia ini adalah kehidupan yang sementara. Hakikat kita nanti adalah hakikat. Kehidupan kita yang sebenar adalah kehidupan di alam barzah ataupun di alam akhirat yang tidak ada pengakhirannya. Seorang lelaki Badui baru memeluk Islam, kan? Seorang lelaki Badui baru masuk Islam. Kemudian Nabi bagi nasihat kepada dia. Nabi kata apa? Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Dan Islam itu tidak akan terbina tanpa solat, dan solat tidak akan terbina tanpa membaca Al-Quran. Itu nasihat Nabi kepada seorang Badui yang baru memeluk Islam. Kita tanya diri kita, bagaimana kita memegang agama kita? Dan kalau kita tahu agama kita tinggi dan ketinggian Islam itu terbina hanya dengan mendirikan solat, tetapi kita melengah-lengahkan solat, kita tak jaga solat, kemudian solat itu tidak akan terbina tanpanya Quran. Tanya diri kita, bagaimana kemampuan kita membaca Al-Quran? Adakah pada malam Jumaat je baca Yasin, pada hari-hari lain tinggalkan? Adakah hanya membaca Al-Quran pada waktu bulan Ramadan, pada bulan lain Quran hanya dijadikan perhiasan di dalam almari? Kan? Itu pun tak tentu ada. Tanya, rumah ni ada Quran ke? Nah,
dah kelam kabut. Jangan tuan-tuan, hidup kita ni sementara. Hakikat kita adalah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Duduk, ambil masa, cuba kenangkan. Kalaulah ditakdirkan pada selepas solat ini Allah mengambil nyawa kita, apa yang kita nak bawa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Dah cukup ke amalan kita untuk berhadapan dengan ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala? Kan? Sangat sedih kan, kadang-kadang masjid cantik yang tak ada aircon dipasangkan aircon, kemudian minta apa yang jemaah perlukan, masjid cuba penuhi. Tapi bila bab sembahyang, kadang-kadang kita tengok 2 saf, 3 saf pun. Lebih sedih kalau pada waktu solat subuh boleh bilang berapa orang yang datang. Mana yang lain-lain yang ramai ni? Satu tempat duduk kita ni berapa ramai orang Islam. Kenapa rumah Allah tidak dimeriahkan? Maka perlu kepada kita muhasabah diri. Saya menyeru pada diri saya dan kita semua, bila mana ada rasa ingin memeriahkan rumah Allah, maka di sana akan turunnya keberkatan, akan turunnya rahmat. Bila rumah Allah dijauhi, jiwa kita tak suka dengan masjid, maka bagaimana kita nak mengejar maghfirah Allah, rahmat Allah, ketenangan dalam kehidupan, keberkatan dalam rezeki? Kita mengeluh rezeki susah nak dapat, barang harga naik, sana sini, masalah sosial, tapi kita tak pernah cari solusi untuk bertemu dengan Allah di rumah-rumahnya. Sedangkan rumah Allah itu sentiasa terbuka untuk kita, bukan hanya pada hari Jumaat ini sahaja tuan-tuan. Bahkan pada setiap waktu kita ada solat zuhur, kita ada solat asar, kita ada solat maghrib, solat isyak, solat subuh. Mudah-mudahan dengan apa yang diberikan ini sedikit sebanyak mengetuk pintu hati saya dan tuan-tuan sekalian untuk kita sama-sama memeriahkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Jangan nanti kita dipaksa orang untuk berada di rumah Allah, dan ketika itu kita sebelum ni lari tak nak jadi imam, lalah kita diletak depan imam. Masa tu nak bangun dah tak boleh dah tuan-tuan. Terpaksa reda je masa ketika itu, dan akhirnya dibawa ke kubur dan tidak ada lagi peluang untuk memeriahkan rumah Allah. Jadi ketika mana Allah beri kita peluang ini, saya menyeru untuk diri saya dan semua, kan, saya fikir apa tajuk saya nak bawa. Saya nak tekankan tentang solat berjemaah. Marilah kita kembali ke rumah Allah dan memeriahkan rumah Allah, menarik rahmat Allah, menarik keberkatan Allah. Kita dah cukup tersepit, kita cukup rasa macam-macam fitnah akhir zaman ini. Maka untuk mencari solusi dan jawapan kepada apa yang kita cari, hanya ada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Yakin dan percayalah, kalau setiap waktu selain Jumaat ini dipenuhi dengan jemaah, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan turunkan rahmat dan kasih sayangnya. Kita akan dapat rasa keberkatan dalam kehidupan. Jadi sekadar itu untuk perkongsian pada waktu ini. Mudah-mudahan Allah memberkati diri saya dan kita semua. Bersempena dengan hari Jumaat yang mulia ini, perbanyakkan selawat ke atas Nabi SAW. Sekali kita berselawat, 10 kali Allah selawat ke atas kita. Dan pada hari Jumaat ini ada satu waktu yang sangat mustajab doa. Maka pohonlah apa sahaja yang kita nak kepada Allah. Mudah-mudahan Allah merahmati kehidupan kita. Segala yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, dan segala yang lemah adalah kelemahan saya sendiri. Kita tangguh dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.